Kita lihat umpamanya Laporan laporan Ketua Audit Negara yang baru diterbitkan semalam, yang disampaikan kepada kita semalam. Ya. Dan kebetulan Menteri Perumahan pun ada. Ya. Kerajaan Persekutuan aktiviti kementerian yang dikaji di antara lain ialah program perumahan rakyat berkonsepkan rent to own. Ini projek bagi rakyat paling miskin ini pun masih ada masalah. Saya tak tahu kebocoran, saya tak tahu perompakan, saya tak tahu apa, tapi pokoknya Ketua Audit Negara menegur dengan keras ya, bahawa berdasarkan skop pengauditan PPR, program rakyat miskin pun masih tidak dilaksanakan dengan cekap. Ya, bukan masalah peruntukan, bukan masalah dasar, tapi masalah di bawah. Ya. Kelemahan termasuk pemilihan kontraktor seperti biasalah. Kita bagi kontraktor terpilih. Jadi akhirnya pelantikan kontraktor, penyiap dan pentadbiran kontrak tidak teratur. Ini saya fikir satu masalah besar kita. Semua bicara soal kemiskinan. Bila tentu soal rakyat yang miskin, semua bergegal bercakap. Tetapi bila buat bina rumah rakyat termiskin pun ada kecurangan. Belum lagi soal bantuan makanan, ikan, makanan yang RM100 dapat habuan RM60 kerana kos itu, kos ini. Ahli yang berhormat dan Tuan Yang Dipertua, hal ini mesti dihentikan. Ya. Ini soal kita bertanggungjawab kerana kita bicara soal hidup rakyat yang susah. Dan COVID-19 ini hanya exacerbate, menambah rumit permasalahan ini. Ya. Boleh mencelah. Untuk rumah-rumah tadi saya sebut, habiskan. Pontian boleh. Kualiti kerja kurang memuaskan. Penyelenggaraan tidak dilakukan. Sebab apa? Sebab projek-projek ini susah nak mendatangkan wang banyak. Jadi oleh demikian, kalau pengalaman saya dulu, Buena bangun rumah-rumah kos rendah, Wangsa Maju, Gombak, Ampang, dan di Kerinci. Pertama nak dapat kelulusan paling susah. Dah lulus, paling rumit. Terpaksa kita handle personally untuk pastikan dia dilaksanakan. Yang Muhammad Menteri Ekonomi tahu, masa itu dia di Kementerian Kewangan. Ya, bukan mudah, kerana orang tahu. Ini projek kalau dapat habuan pun paling kecil. Jadi sebab itu saya anggap contoh ini ada 10 contoh, tapi saya ingat memadai kita buat satu. Boleh, sila Titi Wangsa. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Tuan Speaker. Adakah Yang Berhormat Pak Dixon setuju bahawa hari ini kita perlu ubah pandangan kita terhadap kemiskinan? Sebab biasanya bila disebut Melayu miskin itu biasanya disebut Melayu di luar bandar. Tetapi isu di kawasan bandar, kemiskinan bandar sekarang adalah satu isu yang serius. Ada laporan UNICEF yang menyebut tentang isu malnutrisi di PPR, di Petaling Jaya, di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Kita ada banyak ya, insiden-insiden ini. Jadi adakah ada kelemahan di peringkat dasar selama ini yang tidak melihat secara serius kemiskinan bandar dan hanya menggolong dan lebih tertumpu terhadap masyarakat luar bandar? Bukan kita nafikan, tetapi kadang-kadang tertinggal masyarakat miskin bandar ini. Dan kedua, Pak Dixon, saya juga nak dapat pandangan Pak Dixon kerana ia melibatkan Pak Dixon, di mana isu program PPR ini sebenarnya diumumkan oleh Pak Dixon dalam ucapan belanjawan 1995. Tapi bila saya pergi ke laman web kerajaan di KPKT, dia padamkan sejarah tersebut dan mengatakan ia diperkenalkan pada tahun 1998. Duluan. Ya, Pak Dixon, kalau boleh, Pontian. Terima kasih, Pak Dixon. Untuk kita keluar daripada putaran ganas kemiskinan ini, mungkin ada dua kaedah. Satu ialah pemberian bantuan-bantuan sama ada pada rumah ataupun bantuan one-off dan sebagainya. Tapi ada satu lagi kaedah yang lebih mujarab untuk membasmi kemiskinan, iaitu melalui
anak-anak orang yang miskin ini diberikan pendidikan tinggi, kemahiran tinggi, maka ia boleh menjadikan apa yang dipanggil sebagai vertical mobility, pergerakan menegak, membolehkan pembasmian kemiskinan itu dilaksanakan dalam satu generasi. Sebagai contoh dalam dewan ini, Port Dickson pun tahu ramai kita di sini adalah anak-anak orang miskin, dan kita tak perlu menyebut satu persatu, memang ramai. Kita berjaya di sini kerana pendidikan. Dan apa pandangan yang berhormat Port Dickson supaya kita perkasakan sungguh-sungguh dalam hal pendidikan keluarga-keluarga yang miskin ini. Terima kasih. Dickson, saya minta celahan sekali dengan sahabat-sahabat saya dari Pontian dan juga Setiawangsa. Saya tertarik poin Port Dickson dalam topik kemiskinan. Sahabat saya dari Paya Besar sekarang Timbalan Menteri Kewangan, ya, secara spesifik saya nak tujukan bahawa data penerima orang miskin ni kan, yang kita bagi BRIM dan BSS itu jumlahnya 10 juta. Saya berpeluang untuk menganalisa data itu. Penemuannya sangat memeranjatkan. Antaranya yang memiliki kenderaan mewah BMW yang umur kurang 10 tahun, itu jumlahnya 1,000 orang lebih. Dan mereka terima bantuan BRIM ni tunai daripada mula. Okay. Cuma yang terkini, setelah saya maklumkan kepada Menteri Kewangan yang lepas, dia keluarkan. Okay. Ada penerima BRIM yang mempunyai 50 motorkar, yang memiliki 40 motorkar, orang Kuantan. Yang 50 tu orang Sarawak. Ada yang 39 motorkar, orang Kelantan. Ada nama dalam tu. Dan kita tahu namanya, alamatnya, nombor kad pengenalannya, semua lengkap. Ini data. Saya fikir Port Dickson, dari segi polisi dan niat untuk membantu orang miskin tu, tak ada khilaf di kalangan kita. Kesungguhan dan komitmen itu. Dari sudut pelaksanaannya itu, ketimpangan dan cacatnya ketara. Saya perhatikan, saya sempat menghadiri taklimat Dr. Amjad asal Palestin yang attach dengan kerajaan dalam satu kajian bersama Dr. Jomo yang diminta buat oleh EPF. Saya hadir waktu taklimatnya kepada bekas Timbalan Perdana Menteri. Antara yang memeranjatkan ya, terhadap segmen bantuan BRIM. Di mana yang disebut kebocoran dimaksud oleh Port Dickson tadi? Dia berlaku di sini. Dia kata di Lembah Kelang, data yang mereka temui, 7 daripada 10 isi rumah yang layak terima BRIM tercicir, tak masuk. Jadi kalau kita bentangkan angkanya nampak begitu baik, tapi tak sampai. Dan inilah akhirnya yang lebih membimbangkan apabila baru ini sahabat saya dari Jeli mengumumkan poverty line income yang baru. Ini bukan soal kain sarung, tapi ini soal garis kemiskinan. Saya fikir dengan angka itu sekarang, hampir separuh daripada kaki tangan awam kita masuk kategori miskin. Ya. Dan apakah komen Port Dickson dalam perkara ini? Port Dickson boleh saya... Pertama, Setiawangsa, Setiawangsa masalah. Ya. Setiawangsa, maaf. Kemiskinan bandar. Kalau kita tengok kajian multidimensional poverty line income ni, dia transparent, maknanya tidak menjurus kepada rural, urban, wilayah. Dan ini juga berkaitan dengan beberapa kajian yang dibuat, seperti mana yang dilakukan di Indonesia itu, kajian kemiskinan itu untuk setiap provinsi. Urban, rural, kota, desa, kota, desa. So lihat, saya kurang suka istilah luar bandar. Saya ini pengikut Engku Aziz. Luar bandar ini always urban bias. Kita mengapa kita tak kata luar desa kota itu? Di kota, desa, bandar, desa, atau kawasan pedalaman. Jadi bukan bandar, luar bandar. Jadi kalau dilihat di sini, miskin bandar, kajian UNICEF, saya ingat kita bahaskan di parlimen dulu, dan ada menteri berkenaan, kemudian dia hanya mengenepikan. Tidak ada asas, kata dia. Padahal kajian itu kajian yang agak teliti, yang mengejutkan tentang kedudukan kemiskinan bandar dari sudut kesihatan dan dari sudut perumahan dan pendidikan, yang sangat membimbangkan.
Pontian menyebut tentang soal pendidikan, saya setuju. Di antara kekuatan dasar ekonomi baru, walaupun banyak kelemahannya kerana lebih banyak menjaga golongan elit di atas, tetapi kekuatan kejayaan besarnya ialah mobiliti sosial, vertikal, akibat dari peluang pendidikan. Sekolah menengah sains, maktab rendah sains Semara, kemudahan itu yang memberikan peluang kepada anak-anak muda yang kurang berpendidikan, yang kurang keluarga yang dari pendapatan rendah dapat menjadi golongan profesional dan memperbaiki kedudukan hidup mereka. Saya akui saya bukan dari kategori anak orang miskin. Ayah saya ahli parlimen UMNO. Untuk maklumat Setiausaha Agung UMNO. Pak Dixon, boleh saya dapat boleh saya mencelah? Bulim Bandar Baru memberikan suatu pandangan yang sangat penting. Sebab apa yang beliau berikan contoh ialah contoh kebocoran. Kalau tanya saya, Menteri Ekonomi harus bagi perhatian. Yang di Kelantan yang ada 39 motorkar yang ambil BRIM tu, minta dia bayar balik. Haram wang itu. Atau yang di Selangor, di mana-mana tak kira lah. Yang di Sarawak yang ada 50 motorkar, ambil wang BRIM selama bertahun. Ya, minta balik wang itu, kerana wang itu bukan wang dia. Memang salah teknikal, salah pegawai ya, untuk menyalurkan, tetapi mana boleh. Yang ada BMW, mana munsabah kita teruskan sistem begini. Dan apa yang lebih membimbangkan apabila di Lembah Kelang, memang kajian itu menunjukkan ramai yang tercicir, yang tidak dapat bantuan. Sebelum beruas, saya nak menyebut tentang kajian Profesor Fatimah Kari Universiti Melaya. Ini penting untuk perhatian Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi sekarang ni teliti sedikit lah. Fatimah Kari mengkaji tentang pesara KWSP. Dia ambil pesara KWSP, dia kaji. Tuan Yang Dipertua, hasil mengejutkan. Dari pesara KWSP, banyak pegawai kerajaan ni, banyak ni, majoriti, 84% masuk kategori miskin. Ya. Maknanya, majoriti pegawai kerajaan yang bayar KWSP, 84% masuk kategori miskin. Lebih parah, wanita. Ya, di kalangan wanita. Ini maknanya program kita, sebab itu saya kata, kalau kita kenal pasti ini, maka kita boleh jurus lebih teliti lagi. Kemudian, memang majoriti Melayu. Tetapi yang lebih miskin, kalau ikut kohort kaum etnik India, pesara KWSP di kalangan etnik India jauh lebih miskin diikuti oleh Melayu. Dan dalam kajian ini, seperti mana yang disebut Multidimensional Poverty Measure, among Malaysian Employee Provident Fund retirees oleh Said Sulaimani, Nagin Varevi dan Fatimah Kari, menyebut di antara lain beberapa pendekatan yang saya ingat berbeza daripada kajian yang biasa kerana lebih mikro dan melihat pada angka dan data yang lebih teliti, termasuk saya katakan masalah wanita, masalah makanan, perumahan, pendidikan, kesihatan. Ini yang disebut multidimensional. Ukuran untuk makanan jauh lebih mudah, tetapi seperti mana yang pernah disebut saya ingat oleh Pasir Mas semalam, dia mesti berbeza. Bandar, desa, wilayah, kita akui. Maknanya kajian kita harus lebih menyeluruh sekarang. Kalau tidak, ia tidak lebih daripada retorik bagi orang dengar, orang tepuk tangan, dapat beri sikit, dia happy. Kemudian yang bocor banyak, dia tak tahu. Atau dia tak ambil tahu. Kemudian dapat bantuan sedikit, semua seronok. Yang bocor, yang sapu, dia tak ambil tahu. Jadi kita nak pastikan dalam new normal ini, supaya kebocoran ini dapat dihentikan. Dan wang itu khusus kepada sasarnya.